kepada ini semua? Cuba kita tanya. Kita kena cari punca. Dan masalah ini mesti kita selesaikan. Kalau kita tak dapat selesaikan, percayalah, kita tidak selamatlah negara ini. Saya tak pernah dengar waktu dulu saya sendiri, I quarrel with my Indian friend. Bila masuk rumah dia, saya tengok dia sembah, ada macam gajah, tangan gini-gini. Saya tanya, apa tu? Dia kata, saya buat. I say, you've got so many hands, saya buat that. Saya boleh argue, boleh berbincang, tak ada masalah. Begitu juga dengan kaum Tionghoa. Ada God of the kitchen lah, macam-macam God. Saya kata, you've got so many God. The God will quarrel among themselves. Dan saya explain Islam, saya beritahu Islam, ada masalah. Sekarang ni masalah nama Allah menjadi masalah. Masalah masuk surau menjadi masalah. Kenapa? Saudara-saudara semua akan jadi pemimpin masalah. Ingatlah, kalau kita tak bendung, kita tak baiki, kita tidak memperbetulkan keadaan ini, percayalah, yang paling saya takut, the minority will rule the majority. That's my word. Orang kat luar negara, saya haraplah buka lah www.umno-online. Buka, tengok. Jangan duk tengok Malaysia Today, Malaysia, you can see Malaysia Today, Malaysia Chronicle, Malaysia Insider, you can see I'm stopping, but please balance and know the truth. Problem with kita semua ni, all of us like cheap entertainment. Bila orang maki orang, kita suka, because it's cheap entertainment. Kita mesti keluar daripada kekumpul. Kalau kita tidak buat perubahan ketara kepada diri kita, percayalah. Tadi saya baru bercakap dengan anak-anak buah saya, the teenage of Putrajaya. The teenage of Putrajaya. Itu dah, saya beritahu kepada dia bahawa masalah teenager, apa masalah punca? 2-3 hari 2 malam, disiplin amat kurang. Tapi kamu semua orang Islam. Islam yang penting waktu, masa demi masa. Kamu sembahyang, kenapa kita sembahyang 5 waktu saja? Mulai daripada asar, maghrib, isyak, subuh dan zuhur. Kenapa? Kenapa Allah SWT telah sebut dalam Quran, mengatakan kamulah sembahyanglah seperti kamu akan mati esok hari. Tapi ada ayat yang mengatakan kamu sembahyang, apa kamu sembahyang, kamu pergilah merata-rata di dunia ini supaya kamu cari rezeki. Supaya umpamanya kamu dah hidup setahun lagi, 1000 tahun lagi. Kita semua ini Islam baka. Masalah kita ni semua Islam baka. Saya sebut kepada anak pagi tadi, kamu orang nasib baik, bawa bapak, mak kedua bapa kamu Islam. Kalau kedua bapa kamu orang bukan Islam, sudah pasti kamu bukan Islam. Kita patut bersyukur bahawa ini adalah agama ad-din. Dan aku mesti ingatkan kepada kamu bahawa kamu ini adalah makhluk Allah SWT yang supreme. Kerana kamu diberi otak yang boleh berfikir, otak yang boleh mencipta, bukan otak seperti otak lembu ataupun otak kambing sedap hanya dimakan. Dan ini kita mesti mengingatkan antara satu sama lain. Kalau saudara baca Al-Quran, saya harap
belajar dengan pengertian. Kita hanya ikut sunnah wal jamaah, sunnah jamaah wal jamaah dengan Al-Quran. Ini yang datang sedepan berseorang dekat kampus kita. Dia datang ambil kita dekat airport, kita dah tergaruh. Dia bawa kita, lepas tu akhirnya dia match kita suruh kahwin cepat. Ini sudah berlaku terhadap student-student kita. Kita tak lakukan itu. Kita biar, kita dah beri pendidikan, kita harap saudara yang mempunyai akal yang diberi oleh Allah SWT yang boleh berfikir ini akan menggunakan akal budi. Tapi percayalah, apabila dunia dan akhir zaman, Nabi Muhammad telah sebut waktu kutubah mina. Apa dia sebut? Aku paling takut apabila dunia dan akhir zaman, kerana umat aku ini akan disesatkan dengan perkara-perkara kecil. Bukan dengan sembah atau sembah tepekong rendah, perkara-perkara kecil. Betul Ustaz? Kalau salah beritahu saya bukan ustaz. Banyak yang perkara kecil-kecil yang akan menyesatkan kita. Kita suka bawa fitnah, kita suka cerita perkara yang bohong, kita masukkan benda-benda yang tak betul. Dan kita juga telah di pre-warn. Dalam hadis mengatakan bila dunia akhir zaman banyak corong-corong yang akan datang ke kamu. Dia akan membawa fitnah. Corong-corong ni apa? Televisyen, internet, radio ni lah corong-corong. Bukan corong macam tu dah. Ini kiasan. Jadi saya minta anak-anakku yang ada di luar negeri, kalau tak faham, you punya presiden, pengurusi kelab menteri, setiausaha berdahari, reformis, bekas menteri besar, kuat dan tahu semua, dan setiausaha syarif, setiausaha bangsa tahu. Tanya, please ask. Dan saudara saya minta juga jadi mata, telinga dan juga mulut untuk kerajaan. Kerana kerajaan yang kita ada itu adalah satu kerajaan yang memikirkan masa depan. Dalam politik anak-anak, jadi dua jenis. You can oppress and be in power forever. Okay? You oppress. You menidakkan semua, tak berhantar student ke universiti, you buat yang susah ni, you tekan. Tapi you akan berkuasa. Tapi kerajaan ini, parti ini tidak buat itu. Kita beri pendidikan, kita beri peluang. Banyak universiti dalam negara, tak boleh dalam negara, keluar negara. Tak ada duit bagi scholarship. And that is what kita lakukan. Sekarang ini kita juga sudah, bila kita lakukan ini, orang sudah pandai, orang sudah bijak, they are asking for more. They are asking for more. Dia minta lebih. Jadi sebagai parti, sebagai pemerintah, kita mesti jadi inovatif dan kreatif. Saya tak kata macam Datuk Ismail Sabri sebut semalam, saya terdengar, we're not saying that this government is perfect. We have our flaws. Kita ada masalah. Tapi masalah-masalah ini boleh diatasi. Saya tak kata MSD baik, ada MSD setengah-setengah kawasan beri masalah pun saya tahu. Saya beritahu, cakap kerana benar
sudah ada masalah, tak. Don't keep it to yourself and pendam. Masalah ini kita pendam. When it comes to the phone, you want to teach a lesson, angkat. Jangan kerana seekor nyamuk kita bakar kelam. The main thing, saya said tadi daripada awal, kita cari punca. Punca dia apa? Kenapa terjadi begini? Apa sebab bangsa kita yang beragama Islam tidak tenteram? Barangkali benda yang kita makan ni banyak benda yang haram. Barangkali, saya sebut barangkali, saya tak tahu. Yang tahu Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sedar sendiri, kita buat perubahan-perubahan. Kerana percayalah, wahai anak-anakku sekalian, umur kita di muka bumi ini 63 tahun ikut umur Nabi Muhammad SAW. Average age is 63. Ada yang mati 40, ada yang mati 20, ada yang mati 80, ada yang mati 70. Tetapi average is 63 years old, umur Nabi Muhammad SAW. Dan kita di dunia, apa yang kita lakukan akan dipersoalkan dan dipertanggungjawabkan. Dan kita, bila kita bertemu dengan Allah SWT ketika itu, kita tak boleh bohong. Hari ini kita boleh bohong lah. Jumpa Datuk Ismail Sabri, yes sir, kita sokong, boleh bohong. Sama manusia kita boleh bohong. Tapi bila kita bertemu dengan pencipta kita, bila mulut kita dikelu dan anggota kita boleh berkata-kata, bohong apa? Ini yang patut kita ingat. Jadi saya berharap saudara-saudara, anak-anakku, kita bawa satu iktibar dan kita renungi. Dan tiap-tiap kita ini mempunyai sejarah. Sebelum kita keluar negara, siapa kita? Di mana kita? Bagaimana kita? Tanya diri masing-masing. Dan baru kita sadar, kebanyakan kita semua lupa diri dan tidak tahu, dah lupa diri. Because sejarah akan memperbaiki keadaan masa depan kita. Kerana sejarah akan mendidik kita kalau kita buat kesilapan. Jadi anak-anak, cukuplah saya cakap. Saya mengucapkan terima kasih, selamat pulang dan selamat menghayati Perhimpunan Agung ke-64 ini. Dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menutup khusus yang anak-anak selama ini telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.